Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 6 akan membentangkan refleksi perkongsian PTSL slot yang ketiga iaitu berkaitan dengan pengindeksan. Baiklah, pertama sekali jom kita mengimbas secara ringkas berkaitan dengan pengindeksan di PTSL. Di PTSL terdapat 12 jenis bahan yang diindeks, iaitu antaranya ialah artikel akhbar, tesis pelajar, bahan media UKM, kertas soalan peperiksaan dan banyak lagi. Di PTSL terdapat 3 sistem pengindeksan yang digunakan, iaitu sistem Valet dan Vital, sistem ePrint dan juga sistem Sera. Bagi maklumat yang telah diindeks oleh sistem Valet dan juga Vital, kita boleh mencari maklumat tersebut di repository pembelajaran dan penyelidikan. Manakala bagi ePrint pula, kita boleh mencari di UKM Journal Repository atau lebih dikenali sebagai ujar. Bagi sistem Sera, kita boleh mencari di Gemilang UKM Library Catalog. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbandingan pengindeksan PTSL UKM dengan Perpustakaan Sultan Abdul Samad UPM PSAS. Kedua-dua perpustakaan menggunakan sistem Valet dan Vital tetapi pencarian maklumat yang berbeza, di mana PTSL menggunakan repository pembelajaran dan penyelidikan dan PSAS menggunakan Universiti Putra Malaysia Institution Repository. Yang kedua pula ePrint. PTSL menggunakan UKM Journal Repository UJAR dan PSAS menggunakan Easy Access Portal pangkalan data jurnal langganan oleh PSAS, Jurnal Akses Terbuka, My Journal dan Directory of Open Access Journals DOAJ. Yang ketiga ialah PTSL menggunakan sistem siara iaitu Gemilang UKM Library Catalog dan PSAS menggunakan sistem OPAC iaitu Discovery Lead Portal. Sekarang kita akan lihat pula perbandingan pengindeksan di antara PTSL UKM dengan Perpustakaan Laman Hikmah di UTM. Di PTSL UKM, mereka menggunakan sistem Valet dan Vital yang mengindeks beberapa bahan seperti tesis pelajar ijazah sarjana dan pelajar PhD, dan pelajar boleh mengaksesnya melalui repository pembelajaran dan penyelidikan. Sistem yang kedua adalah sistem ePrint, di mana kedua-dua perpustakaan ini menggunakan sistem yang sama, cuma hanya berbeza pada bahan yang diindeks dan juga sistem pencarian maklumatnya sahaja. Di PTSL UKM, sistem ePrint hanya digunakan untuk mengindeks artikel jurnal terbitan UKM dan sistem pencarian maklumatnya adalah melalui UKM Journal Repository. Manakala bagi PLH UTM pula, sistem pencarian maklumat melalui UTM Institutional Repository, mereka bukan sahaja mengindeks artikel, malah turut mengindeks bahan seperti tesis, bab buku dan juga paten. Sistem pencarian maklumat mereka yang kedua iaitu UTM Digital Collections juga turut mengindeks bahan seperti laporan projek, bahan pengajaran dan juga ucapan menggunakan sistem ePrint ini. Kemudian sistem ketiga yang digunakan oleh PTSL UKM ialah sistem Sera, di mana bahan koleksi Islam terpilih dan juga bahan terbitan kerajaan seperti laporan atau buku koleksi dokumen terpilih diindeks di PTSL UKM, dan sistem pencarian maklumatnya adalah melalui Gemilang UKM Library Catalog. Di PLH UTM pula, sistem OPAC digunakan untuk mengindeks carian koleksi perpustakaan melalui laman Hikmah Library Catalog. Dalam penambahbaikan, pertamanya ialah paparan sistem indeks bahan. Indeks digunakan untuk membahagikan kategori sumber bahan dengan disediakan gambar atau kata kunci supaya lebih mudah untuk mencapai pencarian. Paparan mesti disediakan deskripsi atau rumusan tentang sumber bahan tersebut dan warna ataupun gambaran yang menyala dan lebih nyata. Selain itu, ialah platform untuk belajar pengindeksan perlu disediakan untuk pelajar atau pensyarah lain. Pengindeksan amat berguna kepada kita supaya proses pembahagian dokumen atau bahan dengan lebih kemas pada masa kelak. Pihak perpustakaan perlu memberikan satu platform kepada pengguna supaya dapat menguasai kemahiran ini dengan lebih berkesan dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan pada masa depan. Proses pengindeksan merupakan proses yang dicipta untuk memudahkan pengguna untuk mencapai atau mengakses suatu bahan dengan tepat. Ia merupakan kaedah organisasi maklumat yang dicipta secara rapi dan efisien. Ia juga berfungsi sebagai satu ringkasan pada bahan yang telah diindekskan. Sebagai contoh,
Melalui pengindeksaan bahan tersebut, kita akan dapat tahu tajuk, pengarang dan abstrak bahan tersebut. Namun begitu, terdapat juga cabaran kini yang dalam pengindeksan. Bagi contoh, UI repository yang kurang mesra pengguna menyukarkan pelajar atau pengguna untuk mengakses bahan yang diperlukan. Selain itu, jumlah bahan yang diterima setiap hari merupakan terlalu banyak dan memerlukan tenaga kerja yang konsisten untuk mengindekskan bahan tersebut supaya tidak akan terkumpul. Akhir sekali kami dapat merumuskan bahawa pengindeksan Perpustakaan Tun Sri Lanang telah menyediakan maklumat menyeluruh yang terdapat dalam koleksi dan memudahkan pencarian bahan atau sumber maklumat bagi kegunaan pengguna. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Jika ada sebarang pertanyaan, dipersilakan bertanya.